Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muka surat 30. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat nafsiyah ataupun dipanggil subutiyah. Sifat subutiyah, sifat nafsiyah, salbiyah, adamiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ini juga dipanggil sifat subutiyah. Sifat salbiyah juga dipanggil sifat adamiyah. Sifat ma'ani dipanggil juga sifat wujudiyah. Sifat ma'nawiyah dipanggil juga sifat haliyah. Segala sifat Allah Ta'ala terbagi pada 4 bahagian. Pertama, sifat nafsiyah, yang masyhur, yang popular di sisi lisannya para muallim, para pengajar. Mereka sebut nafsiyah. Tapi kita perlu tahu bahawa nama lainnya dipanggil subutiyah. Sifat yang dibangsakan kepada diri, yang dikenakan dibangsakan pada diri. Wahia al-halul wajibu lizzati madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'illah. Keadaan yang wajib bagi zat selama mana berkekalan zat yang keadaannya tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Keadaan yang wajib bagi zat selama mana berkekalan zat yang keadaannya tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Kewujudan Allah Ta'ala atau dirinya itu tidak dikeranakan, dalam arti kata lain tidak dicipta. Sebab itu dia kata tidak dikeranakan satu kerana. Tidak dicipta dengan tidak dicipta oleh sesuatu pencipta, tak. Itu dia kata sifat nafsiyah tu. Diri yang wujud selama mana berkekalannya diri dalam keadaan yang dirinya itu tidak dicipta oleh mana-mana pencipta. Itulah dipanggil zat, sifat nafsiyah tu. Merujuk kepada diri Allah Ta'ala. Maksud keadaan dalam istilah ini, dalam ayat ini menyebutkan keadaan yang wajib bagi zat selama mana berkekalan zat. Maksudnya apa? Maksud keadaan tu apa? Ialah perkara yang menengahi ada dan tiada. Kita tidak sekali-kali boleh menafikan dengan dikatakan tiada. Kerana sesuatu yang dikatakan keadaan itu memanglah ada. Juga tidak dapat kita mengatakan ada sehingga boleh dilihat. Nak kata tiada, macam mana pula? Memang sebut saja keadaan wujud itu memang ada. Nak kata tiada, tiada pula. Nak kata ada, tidak pula dilihat. Kerana ada keadaan itu tidaklah mencapai tahap boleh dilihat. Allah tu ada, wujud. Tapi wujudnya bukanlah sampai ke tahap boleh dipegang, dirasa, dilihat. Kalau angin, dia tak boleh dilihat tapi boleh dirasa. Arus elektrik
Tidak boleh dilihat tetapi boleh dirasa. Itu. Hatta jin sekalipun tak boleh dilihat. Tak boleh dipegang, sentuh. Tapi tiba-tiba bulu roma naik. Ada rasa kewujudan tu. Misalnya keadaan ada pada diri Ahmad. Ini contoh manusia lah. Keadaan ada pada diri Muhammad, ianya tidak boleh dinafikan dan tidak dapat dikatakan ada sehingga boleh kita lihat. Ahmad tu kalau kita kata ada, macam mana nak kata ada benda tak, orang tu tak ada. Tetapi kalau Ahmad tu datang menjelma, barulah kita kata dia tu ada, boleh dilihat. Allah Ta'ala kita kata ada, tapi adanya itu tiada boleh dilihat. Itu yang dikatakan maksud keadaan. Keadaan yang wajib bagi zat. Keadaannya, diri ni, kewujudannya itu. Kewujudannya itu, keberadaannya, kewujudannya itu yang dikatakan ada. Tapi adanya itu tidak boleh dilihat. Inilah maksud perkataan ulama, al-halu huwa amrun mutawassitun baina wujudin wa adam. Hal keadaan itu ialah perkara yang menengahi di antara ada dengan tiada. Itu dia kata hal. Apa tu hal? Keadaan tu apa? Ia sesuatu yang menengahi antara ada dengan tiada. Nak kata tiada tak boleh. Nak kata ada tak boleh dilihat. Itu hal tu nama dia. Keadaan. Itu dikatakan sifat nafsiyah tu, sifat wujudiyah. Sifat nafsiyah tu sifat yang disebutkan subutiyah, hanya menceritakan tentang keberadaan Tuhan itu. Seterusnya, surat 31, keadaan itu juga sekali-kali tidak berpisah daripada zat. Misalnya ada diri Ahmad. Maka wujud atau ada diri Ahmad itu adalah merupakan suatu keadaan yang tidak boleh dinafikan sekali-kali. Wujudnya Ahmad itu adalah keadaan yang mana tak boleh dinafikan dengan diri Ahmad itu. Kerana jikalau dikatakan Ahmad tidak mempunyai sifat ada, yakni wujud, nescaya Ahmad itu tiada. Oleh itu, selagi mana Ahmad ada, selama itulah Ahmad mempunyai sifat yang dibangsakan kepada diri yang disebutkan sifat nafsiyah, iaitulah sifat ada, sifat wujud. Jadi, keberadaan adanya Ahmad itu nak menceritakan halnya yang mana ada pada sifat dirinya Ahmad itu, keberadaannya itu, halnya. Kenyataan yang keadaannya tidak dikarenakan dengan satu kerana. Apa maksud dalam istilah ini tadi yang menyebutkan keadaannya tidak dikarenakan dengan satu kerana? Bermaksud kewujudan sifat nafsiyah itu tidak berkait sekali-sekali dengan sifat yang lain. Tidaklah seperti ada sifat maknawiyah yang wujudnya dikarenakan ada sifat ma'ani. Contoh drive dengan driver Yang mana ada tu? Yang ada tu driver kan. Ada pun drive itu, memandu itu hal je. Itu seumpama itu je. Kalaulah maknawiyah, dia hanya wujud dikarenakan adanya sifat ma'ani. Drive, memandu itu adalah ada dikarenakan apa? Sebab adanya pemandu. Memandu itu hal keadaan. Ianya ada dikarenakan adanya pemandu. Drive tu adanya dikarenakan adanya driver. Jadi, hakikat yang ada tu di mana? Driver yang ada. Adapun drive itu halnya menceritakan. Jadi kalau yang dikatakan drive itu kelakuan ataupun keadaan yang memandu, dia tidak akan ada kalau tidak ada pemandu itu. Driver tak ada, tak akan ada. Mana sifat maknawiyah dia bergantung kepada sifat ma'ani. Ada pun sifat wujudiyah ini, sifat yang bangsakan nafsiyah ini, subutiyah ini, ia tidak boleh dikatakan seperti ini, seperti sifat maknawiyah. Bermaksud kewujudan sifat nafsiyah itu tidak berkait sekali dengan sifat yang tidak ada. Tidak seperti mana adanya sifat maknawiyah dan wujudnya dikarenakan ada sifat ma'ani.
hasilnya perlu dilihat wujud Allah Ta'ala dan wujud makhluk adalah berbeza sama sekali. Contoh-contoh di sini adalah semata-mata untuk memahamkan kedudukan sifat nafsiyah sahaja. Allah Ta'ala hanya mempunyai satu sifat nafsiyah, iaitu wujud. Artinya ada Allah Ta'ala. Disebut juga sifat nafsiyah sebagai sifat subutiyah, iaitu hal keadaan yang sabit pada zat. Keadaan yang sabit tetap tersebut adalah sifat pada pendapat Imam Fakhr Razi dan Al-Maturidi. Maksud hal yang sabit wajib bagi zat, sebagaimana keterangan disebut dahulu pada maksud keadaan. Dengan lain ibarat dikatakan sifat yang mewujud, yang ada, dan fikiran, dan tiada wujud di luar fikiran. Jadi kalau dalam fikiran ni, kita hanya boleh berfikir je wujudannya itu. Di luar fikiran kita, nak dilihat tak boleh, nak sentuh tak boleh. Bermaksud akan memutuskan ada sifat nafsiyah, sifat wujud Allah Ta'ala, dan jikalau dibukakan hijab di akhirat kita, tidak akan nampak sifat tersebut pada zat Allah Ta'ala. Ini dia kata sifat wujud tu. Nah, kalau zat tu kita nampak, yang dikatakan wujud tu, macam mana? Dia amr i'tibari. Nah, macam contohlah, tuan-tuan lihat saya. Dan tuan-tuan lihat ini adalah pakaian saya, jasad saya. Yang dikatakan ada tu mana? Ustaz Johari ada. Yang ada tu mana? Tunjukkan. Yang kita tunjuk ni pakaian. Yang tunjuk ni jasad. Itu perumpamaan tu dia. Jadi tak boleh nak dilihat. Ada ni tu. Yang dikatakan ada tu. Sifat ada tu mana sifat ada tu? Kalau tangan nampak, kepala nampak. Boleh sentuh pegang. Tetapi yang katakan ada tu mana? Dia ada satu kefahaman kan? Dan jika dibuka hijab di akhirat, kita tidak akan nampak sifat tersebut pada zat Allah Ta'ala. Dia kata sifat wujud tu. Dia adalah sebuah penceritaan tentang keberadaan. Benda ni kena ulang lah. Baca banyak kali ulang. Untuk dipahamkan. Seterusnya, muka surat 32. Beberapa perkara yang perlu diketahui. Semua kenyataan yang dahulu berkenaan sifat nafsiyah adalah menunjukkan wujud itu adalah sifat, bukanlah wujud itu ain. Semua kenyataan dahulu yang berkenaan sifat nafsiyah ini adalah menunjukkan wujud itu adalah sifat, bukan ain, diri zat itu. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama tauhid. Kalau kita kata Allah itu wujud, dia adalah sifat. Sifat yang bukanlah wujudnya ain. Bukanlah menceritakan tentang ain, tapi menceritakan wujud, keberadaan. Tetapi Imam Asy'ariyah sendiri berkata, al-wujudu ainul wujud. Wujud itu ialah diri perkara yang ada itu sendiri. Yang kata zat itu. Bukanlah wujud itu sesuatu perkara lain sehingga kita sebutkan ia sebagai sifat wujud. Maka difaham daripada perkataan Imam Asy'ari ini, wujud itu bukanlah sifat, hanyalah zat semata-mata. Inilah pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih. Tetapi mesti diingat, tidaklah khilaf ulama itu bermaksud tidak percaya pada Allah Ta'ala. Lagipun perbahasan wujud itu adalah sifat ataupun zat tidak pernah dibahas oleh salafus salihin. Jadi zaman selepasnya sahabat itu, zaman tabi'in, mereka tidak memperhalusi tentang perbezaan wujud dengan zat. Di sini ada khilaf kan? Ada khilaf. Imam Asy'ari sendiri, malah ini pendapat yang sahih di sisi kita, yakni wujud itu bukanlah sifat, tetapi ianya adalah zat semata-mata. Sebut saja wujud, itulah zat. Berbeza dengan tadi kan? Tadi menceritakan bahawa wujud itu adalah sifat, nak menceritakan tentang zat. Itu. Apapun ini khilaf. Khilaf yang tidak menyebabkan mana-mana pihak itu terkeluar daripada Islam. Tidak. Dia adalah cara orang berfikir, ulama-ulama berfikir. Dan tidaklah menyebabkan khilaf ini
bermaksud sampai tak percaya Allah. Kedua-dua ulama ini, kedua-dua pendapat ini sama ada yang mengatakan wujud itu adalah sifat kepada zat, ataupun pendapat yang Imam Asy'ari mengatakan wujud itulah zat. Maka tidak ada beza di situ. Bukan nak ceritakan tentang tidak percaya. Masing-masing mengeluarkan hujah melalui apa yang mereka fikirkan. Sebab akal, kita ada akal, maka akal itu berfungsi untuk berfikir. Maka mereka pun berfikirlah yang mana tidak keluar daripada landasan disiplinnya ilmu, tetap mengatakan Allah itu wujud. Kesimpulannya, setiap mukallaf tidaklah wajib mengetahui adakah wujud, yakni ada itu sifat ataupun zat. Tak wajib. Tahap ini pembahasannya tidak wajib. Kalau tak tahu pun tentang perbezaan ini, tak ada masalah. Yang penting ni kita kata Allah tu ada, selesai. Adakah wujud itu hal ataupun ain wujud, dirinya wujud itu, diri yang dikatakan wujud itu. Mukallaf, siapa tu mukallaf? Orang yang berakal, balik dan berakal, hanya wajib mengetahui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala itulah zat yang wajib ada. Ya, cukup sekali itu. Yang tetap ada, mesti ada, atau tidak diterima akal kalau ketiadaannya. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maha suci daripada segala kekurangan, yang layak dan patut disembah dengan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu pembahasan lah. Pembahasan ilmiah. Bila kita bahas dalam bentuk ilmiah ini, dia tetap jadi ibadat. Selagi mana tidak dijaga disiplinnya belajar itu, disiplin dalam memahami, menggunakan akal untuk berfikir, maka selagi itu masih dalam landasan yang benar. Seterusnya, jadi kita faham di sini ada dua pendapat mengatakan yang dikatakan wujud itu adakah ianya sifat ataupun zat. Maka pendapat pertama tadi adalah mengatakan dia adalah sifat. Wujud itu adalah bukan sifat. Ada pun wujud ada itulah menceritakan tentang keberadaan. Ada pun di sisi Imam Asy'ari mengatakan ini pendapat yang paling sahih, yang mengatakan wujud itu bukan sifat, ianya adalah zat semata-mata. Bila kita kata wujud saja, itu menceritakan tentang zat. Terus yang kedua, sifat salbiyah, sifat yang menafikan, wahia ibaratun an nafyin ma la yaliqu bihi jalla wa azza, sesuatu perkiraan daripada menafikan, meniadakan perkara-perkara yang tidak layak dan tidak patut bagi hak Allah Ta'ala. Ini kan satu kefahaman dalam akal kita, nak menafikan Allah tidak seperti itu. Dia bukan sifatnya seperti sifat ma'ani. Ada sifatnya ma'ani, sifat qudrah, iradah, ilmu, hanya sama besar kalam. Sifat-sifat ini kalau Allah Ta'ala buka besok hijab kita, kita akan melihat sifat tersebut. Macam kita, mata itu sifat kita, tangan itu sifat kita, lidah itu sifat kita. Kita boleh lihat. Besok di akhirat kelak kita akan melihat sifat-sifat yang kita sebut tadi, wujud, sifatnya qudrah, iradah, ilmun, haya, sama besar kalam, yang ada pada zat Allah Ta'ala tu. Sesuatu perkara, sesuatu perkiraan daripada menafikan, meniadakan perkara yang tidak layak dan patut bagi hak Azza wa Jal. Misalnya kita katakan qidam, artinya sedia kala, maka sifat ini adalah menafikan permulaan bagi ada zat dan segala sifat Allah Ta'ala, yang mana ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan ada permulaan segala sifat Allah Ta'ala adalah di antara beberapa perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, Tuhan kita. Maka bila mana kita tetapkan Allah Ta'ala mempunyai sifat sedia kala, qidam, teruslah sahaja ternafi lawannya, iaitu baharu, yakni hudus. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu sifatnya qidam, otomatik menafikan baharu. Allah Ta'ala qidam, sifat qidam, nak menetapkan bahawa Allah itu wujudnya itu tiada permulaan. Sebut saja Allah Ta'ala qidam, menafilah sifat ada permulaan itu.
Allah Ta'ala mempunyai 5 sifat selbiah yang wajib mukallaf mengetahuinya. Hanya ini wajib mengetahui. Apa dia? Qidam, baqa', mukhalafatu alil hawadith, kimu binafsi, wahdaniyah. Qidam itu terjemah Melayu kita sedia kala. Maksudnya menafikan ada permulaan. Ingat, salbun ni, salbiah, salbun, artinya penafian. Penafian. Sebut qidam saja menafikan permulaan. Sebut saja baqa' menafikan kesudahan, kebinasaan. Sebut saja mukhalafatu ta'ala lil hawadis nak menafikan ada kesamaan. Allah tu mukhalafah, bukan mumasalah. Nak menafikan ada kesamaan. Sebut saja qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya, nak menafikan bahawa berhajatnya zat dan berhajatnya kepada zat dan pencipta. Kita kata Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, bahawa tidak berhajat kepada mana-mana makhluk, kepada mana-mana zat, kepada mana-mana pencipta. Dia dengan dirinya sendiri. Wahdaniyah, sifat tunggal, menafikan berbilang-bilang. Menafikan pada berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang pada perbuatan. Di sinilah kalau kita renung sedalam-dalamnya, sifat wahdaniyah ni, kalau kita kata yang bersifat tu sifat Allah, kalau kita merasai, apabila kita beramal, kita merasa kita yang beramal, bermakna itulah syirik nama dia. Kita ni kuasa tak kuasa kita ni? Mana ada kuasa? Kalau dah tahu tak ada kuasa, bagaimana pula boleh mendakwa kita mendirikan amal? Sepatutnya yang perlu dihayati bukan kita yang beramal. Yang perlu kita hayatilah Allah yang memberikan kita amal. Anugerah Allah, bukan daripada pihak kita. Apa yang kita baca dalam doa iftitah tu, wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard. Ku hadapkan wajah mana? Wajah hati ini kepada pencipta langit dan bumi. Pandang dia saja. Tuan-tuan datang solat berjemaah, dengar kuliah dan faham bicara kuliah ini, pandang dia. Dari perbuatan dia tu, bukan perbuatan kita. Ghalibnya lah. Cuma saya lihat di surau ini mungkin yang komuniti sini orang peringkat muda lah, 40-an, 50-an. Di tempat luar sana tu, set-set yang saya mengajar semua menyandarnya. Kebanyakan yang datang ke surau masjid orang mana? Orang tua ke orang muda? Orang tua. Yang sakit ke yang sihat? Yang sakit. Itulah buktinya bahawa orang lemah, orang sakit, orang tua boleh datang ke masjid. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang bantu. Bukan kita. Orang muda yang sesadu badan, yang jaga makan, senaman semua tu tak datang tu. Mana Allah? Bukan datang kerana sebab mereka muda. Tak, memang bukan pilihan Allah. Allah tak datangkan dia. Nak ceritakan, kalau sakit-sakit pun dengan tongkat-tongkat datang. Tongkat yang ada boleh lipat di kursi tu. Nampak? Buka, duduk. Lipat balik, bawa balik. Kat situ. Dan memang tak mampulah kita. Sebab itu kadang-kadang kita istiqamah bangun malam. Tiba-tiba satu masa kita tak dapat bangun. Kerana apa? Kerana melayankan tetamu yang datang. Abang kita datang daripada jauh. Nak tengok Kuala Lumpur ni. Sebab mengantar anak masuk universiti kat Kuala Lumpur ni. Singgah rumah kita. Berbual dengan abang ni macam-macam cerita ada. Cerita anak Pak Imam kena tangkap. Janda Mak Leha tu. Ada orang muda masuk rumah dia. Getah potnya Cina selalu hilang, budak-budak Melayu punya kerja. Budak isap ganja banyak kat kampung. Cerita tu je. Bual sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Kita dah biasa dengar, dah biasa bangun tahajud. Bila melayan abang kita tu, kita pun hilang tahajud kita malam tu. Sebenarnya Allah nak beritahu kita, wahai hamba-Ku, malam-malam sebelum ini yang kau bangun tahajud itu, bukan engkau yang bangun. Tetapi aku yang bangunkan engkau. Buktinya apa? Malam tadi aku memang tak nak izinkan kau bangun. Di situ kau tak boleh bangun. Itulah hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita melihat bahawa malam-malam sebelum ini memang bukan kita yang bangun.
Allah yang izinkan. Dikarenakan Allah tak izinkan, maka malam tadi kita tak bangun. Kita semayang on off kan? Khusyuk tidak. Sekejap khusyuk, sekejap tidak. Kita mana khusyuk itu Allah yang beri. Kita mana kita tak khusyuk itu Allah tarik balik. Nak beritahu pada kita hikmahnya, kita mana engkau tak khusyuk itu nak menunjukkan bahawa engkau tak mampu ingat aku dalam solat. Aku yang mengingatkan engkau dalam solat. Sebab itu Nabi mengajar kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Itu bukti sebagai dalil bahawa kita tak mampu ingat Allah. Tasbih kita mahal, kayu kokak. Beli kat Mekah tu, itu pun siram dengan air zam-zam lagi, gendam sebelum nak balik. Kononnya berkat lah. Balik rumah, pegang-pegang tu tidur. Tu pelik tu. Tasbih punya mahal RM300, pegang-pegang tu tidur. Jangan cakap. Tak mampu kita. Jadi menafikan bahawa kita tidak memiliki sifat kudrah. Sifat yang kita kata ada pada kita kudrah, iradah, ilmu dan hasam masal kalam ini cuma majazi saja. Hanya pinjam kata-kata. Bukan milik yang sebenar. Kuasa Allah. Adapun kita ni diperkuasakan. Kehendak sifat Allah. Adapun kita ni diperkehendakkan, diperhidupkan, diperilmukan, diperlihatkan, diperdengarkan, dipertuturkan. Kalam kan sifat kita. Kalam sifat Allah. Adapun nampak macam kita berkata-kata ni, kita diperkatakan. Macam boleh berkata, maka itu hanya pinjam kata-kata saja. Pinjam ayat, pinjam kalimah. Bukan hakikat sebenarnya. Sebab itulah kenapa timbulnya sifat riak, ujub dalam beramal. Kerana melihat diri yang rasa independen yang melakukan amal. Sebab merasa diri kita ada kuasa. Apabila dah merasa diri kita ada kuasa, bermakna sekarang ada dua pihak yang berkuasa. Satu Allah, satu kita. Rupa-rupanya diri kita lah penyekutu Allah. Dalam senyap-senyap, halus-halus ini yang dikatakan syirik khafi. Meskipun tidak jatuh murtad, tetapi syirik khafi tetap neraka jugalah tempat dia. Dah mensyirik, menyekutukan Allah. Cuma dia tidak jatuh pada murtad. Syirik kan ada dua, syirik jali dan syirik khafi. Dan jatuh murtad itu kena mengucap balik itu adalah syirik jali. Menyembah berhala dan beriktikad bahawa berhala itu memberi manfaat. Baik, kalau kita makan ubat, beriktikad ubat boleh memberi manfaat, tak jatuh syirik gitu. Kalau kita solat, kita beribadat, beriktikad kita yang melakukan ibadat, tak jatuh syirik gitu. Itu syirik khafi itu. Sama ada syirik jali, syirik khafi, tempat dalam neraka juga. Dua-dua tu. Syirik yang jelas, syirik yang tersembunyi. Dua-duanya dalam neraka. Cuma syirik khafi ini dia takkan kekal lah. Walaupun tak kekal dalam neraka, tapi neraka, babe. Jangan main-main. Tak kekal, tak apalah. Jangan main-main. Neraka tu. Surau kalau tak ada aircon pun dah jemaah pun dah kurang. Komplain lah apa tu pengungsi. Aircon baiki lah. Apa kurang duit bukan tak ada kata. Buat collection. Bawa, tak ada api pun cuma tak ada aircon je. Kalau ada api, lagi tak datang surau lah kita kata. Itu syirik khafi. Dibangsakan sifat-sifat salbiah sebagai sifat adabi, bangsa tiada. Adami. Dibangsakan sifat salbiah sebagai sifat adami, yang bangsa tiada. Bukanlah bermakna adamu mahdin, semata-mata tiada. Sehingga dikatakan sehingga kan tiada sifat qidam. Dia walaupun disebut sifat yang dibangsakan tiada, bukanlah bermakna semata-mata memang tak ada langsung. Sehingga dikatakan tiada sifat qidam, baqa' dan sebagainya. Kerana segala sifat salbiah adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Adami bermaksud sebagaimana takrif salbiah yang tersebut. Dengan ibarat yang lain dikatakan sifat yang tiada mawujud pada kharij, luar fikiran, dan tiada mawujud pada
zihin, dalam fikiran. Sekira-kira maknanya akal menetapkan sifat salbiah bukan bangsa ada sebagaimana ma'ani, kerana sifat adalah kerana salbiah adalah sifat menidakkan ataupun membersihkan. Di akhirat tidak juga ia boleh dilihat. Dia cuma satu kefahaman yang mana dikatakan sifat, tapi sifat yang mana nak menidakkan atau membersihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Dia sifatnya qidam, sedia ada itu nak menafikan permulaan. Sifat baqa, kekal, nak menafikan binasa. Sifat mukhalafat ala al-hawadis, nak menafikan, nak menidakkan bersamaan dengan makhluk. Qiyamu binafsi, bidin sendirinya itu nak menafikan berhajatnya kepada zat dan pencipta yang lain. Wahdaniyah, sifat tunggal, esa, nak menafikan sifat berbilang-bilang. Berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang pada perbuatan. Perbuatan yang satu pihak yang melakukan perbuatan. Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu kerjakan. Jangan kita ada rasa dalam dakwah kita, dalam mengajar kita, dalam qiyam kita, jangan ada merasa kita memiliki amal untuk melakukannya itu. Kita hanya perlu fokuskan hati kita melihat kita diberikan amal, anugerah. Dapat datang ke sini anugerah, dapat bermalam anugerah, dapat faham pengajian ini anugerah, dapat berzikir ingat Allah anugerah. Dikarenakan kita ni nama hamba ya. Kita ada masanya kita lupa. Tersalah, silap dosa kita, maksiat mungkar. Maka itu pun satu hikmah. Hikmahnya apa? Supaya kita melakukan amalan taubat. Kalau kita berterusan taat, kita lupa nak bertaubat. Dikarenakan taubat itu berbentuk ibadat, dia adalah sebuah ibadat. Justru itu Nabi pun tak berdosa pun Nabi bertaubat. Nabi istighfar. Istighfar Nabi bukan nak hapuskan dosa. Tapi kenapa istighfar? Kerana ini ibadat. Jadi kita ni pula, kalau tak berdosa, tak istighfar kita. Jadi Allah bagi kita dosa untuk apa? Untuk istighfar. Istighfar itu ibadat. Justru itu kita jangan cuba-cuba nak jadi malaikat. Tak nak berdosa. Jadi kita ni manusia yang lebih tinggi daripada malaikat sebenarnya. Tetapi ada kalanya lebih teruk daripada binatang, haiwan. Malaikat itu tak berdosa. Syaitan itu terus melakukan dosa. Jadi kalau kita ni dapat nikmat, ucapannya Alhamdulillah. Terkena maksiat, ucapannya Astaghfirullah. Kan bertukar jadi ibadat tu namanya. Buat taat, Alhamdulillah. Buat maksiat, istighfar. Astaghfirullah. Maka dua-dua ibadat. Bersyukur, Alhamdulillah pun ibadat. Istighfar pun ibadat. Itu hikmah nama dia. Sebab itu kita tak boleh lihat dan tidak boleh letakkan seseorang yang buat maksiat mungkar itu dalam keadaan terus dijauhkan Allah Ta'ala. Tidak. Mungkin dia lebih hampir dengan Allah Ta'ala. Pada sudut apa? Pada zahir nampak macam jauh. Tapi pada hakikat batinnya dia hampir pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana orang yang memiliki hati yang remuk, hancur di depan Allah adalah orang yang bermaksiat. Mungkin kita yang beramal ni kita tak ada rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Tak rasa bersalah itu satu kejauhan, bukan kedekatan. Sebab itulah Imam Ghazali mengatakan ada 4 kepelikan manusia itu. Pertama, beramal tanpa ilmu. Pelik tu. Amalnya banyak, ilmu tak ada. Macam mana tu? Dia terima? Tidaklah. Keduanya, ilmu ada tapi tanpa amal. Terbalik. Tadi amal tanpa ilmu. Ini ilmu tanpa amal. Pelik juga tu. Ilmu ada tapi amal tak ada. Bermakna apa yang boleh masuk syurga ni? Ketiga pula, ilmu ada, amal ada, ikhlas tak ada. Apa guna beramal, ikhlas tak ada. Dan yang keempatnya, ilmu ada, amal ada, ikhlas ada, tapi tak takut. Tak ada takut. Macam mana?
rasa aman daripada Allah itu satu kedosaan. Satu penyakit hati. Rasa aman. Aku dengan Allah Ta'ala beres. Dah jalankan tugas sebagai hamba Allah beribadat, rasa aman dengan jangan. Perlu ada rasa takut. Dikarenakan kurang ataupun tiada rasa takut pada Allah Ta'ala, itulah yang Allah tolak hambanya kepada maksiat dan mungkar. Supaya apa? Ambil balik takut itu. Nah, itu hikmah nama dia. Ya? Supaya takut dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak ingat mati, payah juga nak ingat mati. Kalau amal terus je. Bangun malam terus. Itu rasa sempurna kan. Tak payah ingat mati tu. Tapi kalau orang yang buat maksiat mungkar, cepat ingat mati. Takut rasa bersalah, insaf dengan Allah Ta'ala. Itu hikmah sebenarnya. Dan tentang dosa ini, hatta wali Allah juga boleh berdosa. Yang tak berdosa yang maksum ni, Nabi, malaikat, wali Allah, wali kutub sekalipun boleh jatuh dosa. Muka 34. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa? Sifat makna, daripada perkataan makna. Dia punya mufrad dia, singularnya makna. Dia punya jamaknya ma'ani. Wahya kullu sifatin qa'imatin bimahallin awjabat lahu hukman. Tiap-tiap sifat yang berdiri dengan zat yang mewajibkan hukum. Tiap-tiap sifat yang berdiri, maksudnya yang ada dengan zat yang mewajibkan hukum. Keterangannya. Kalimah ma'ani berasal daripada makna. Artinya pada bahasa, arti ataupun tujuan daripada suatu alat. Itu pengertiannya. Misalnya, mendengar ialah makna ataupun tujuan yang terbit daripada telinga. Maka dikatakan Tuhan itu bersifat, mendengar ialah makna ataupun tujuan yang terbit daripada telinga. Maka dikatakan Tuhan itu bersifat makna jua, iaitu sifat mendengar. Tidak dikatakan sifat bertelinga. Kerana Tuhan itu mendengar dengan tiada alat telinga. Hikmah Tuhan menjadikan sebahagian daripada makhluknya bersifat ma'ani. Hikmahnya apa? Supaya menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala juga memberi sifat ma'ani. Tetapi berbeza dengan sifat daripada ma'ani makhluk. Kerana ma'ani makhluk melalui alat. Allah mendengar tanpa telinga. Kita mendengar ada telinga. Ada berbeza tu. Allah melihat tanpa biji mata. Kita melihat dengan biji mata. Allah berkata-kata tanpa pita suara. Kita berkata-kata dengan pita suara. Ada perbezaannya. Bermakna sudah tentulah beza sifat ma'ani Allah. Itu sifat ma'ani yang hakiki. Ada pun sifat ma'ani kita, sifat ma'ani majazi. Hanya pinjam kata-kata saja. Melihat. Manusia melihat. Hanya pinjam kata-kata saja. Pada hakikatnya, tak melihat. Itu perbezaannya. Dan bermakna, kalau ada perbezaan itu, yang sebenar-benar ada tu sifat ma'ani, sifat pada Allah Ta'ala. Itu hakiki. Ada pada kita ni cuma diperlakukan saja, diperkuasakan, diperdengarkan, diperlihatkan, dipertuturkan. Jadi sebagai dalil nak menyatakan dialah yang mempunyai kuasa, dialah mempunyai kehendak, dialah mempunyai ilmu, wahai sama usar kalam. Jadi diri kita ni memang dalil, dalil kepada wujudnya Allah. Sebab itu kata, apakah dalil Allah Ta'ala wujud? Wujudnya alam ini. Dan kita termasuk alam lah. Diri kita masuk alam. Kalau tanpa adanya alam ini, maka kita pun tak tahu macam mana nak cari dalil itu. Nak mengatakan Allah tu wujud. Allah mempunyai 7 sifat ma'ani yang wajib diketahui oleh mukallaf. Pertama, kudrah. Artinya kuasa Allah Ta'ala tanpa tangan dan kaki. Iradah, berkehendak. Berkehendak tanpa hati. Ilmu, mengetahui tanpa akal dan otak. Hayah, hidup Allah Ta'ala tanpa nyawa dan nafas. Sama, mendengar Allah Ta'ala tanpa telinga. Basar, melihat Allah Ta'ala tanpa mata. Kalam, berkata-kata Allah tanpa huruf, tanpa lidah, tanpa suara, tanpa peti suara.
Maksud perkataan tiap-tiap sifat yang berdiri dengan zat itu ialah sifat yang tidak sekali-kali berpisah. Itu maksudnya berdiri itu. Jangan berdiri rasa macam kita berdiri dua kaki. Sifat yang tidak sekali-kali berpisah daripada zat sekira-kira kalau dibukakan penglihatan, kita di akhirat kelak kita akan dapat melihat kesemua sifat-sifat ma'ani itu ada pada zat Allah Ta'ala. Cuma perlu diingat, ma'ani Allah Ta'ala adalah layak dengan kebesarannya. Berbeza sama sekali dengan ma'ani makhluk. Yang layak. Kata Allah sifat kudrah. Yang layak bagi Allah Ta'ala. Cara macam mana nak faham lebih halus lagi, itu di luar batasan kita. Ini adalah maksud sebagaimana berkata ulama, wujudun fi zihni wa fil kharij. Ada di dalam fikiran dan ada di luar fikiran. Maksudnya perkataan yang mewajibkan hukum ialah bila mana kita menetapkan Allah Ta'ala mempunyai segala sifat ma'ani, tetaplah pula dia mempunyai suatu sifat yang lain. Tetaplah pula dia mempunyai satu sifat yang lain, iaitu sifat maknawiyah. Dah sebut ada sifat ma'ani, sudah tentu ada sifat maknawiyah. Bila kita sebut Allah Ta'ala berkuasa, maka sudah tentu ada sifat yang kita kata wajib hal keadaan dia berkuasa. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu sifat yang mendengar, wajiblah Allah Ta'ala itu mempunyai hal keadaan yang mendengar. Seperti driver, sudah tentu ada drive. Disebabkan sifat-sifat ma'ani sebagai wujudi bangsa ada, sebagaimana maksud kenyataan tiap-tiap sifat berdiri dengan zat. Sebagaimana tersebut terdahulu. Bermakna tiap-tiap sifat berdiri dengan zat bermakna apa? Tiap-tiap sifat itu ada pada zat. Pada zat Allah Ta'ala. Itu bahasa mudahnya lah. Terusnya sifat ma'ani, maknawiyah. 36. Sifat yang bangsa ma'ani, wahyal halu sabitul lizati, madamati zatu mu'allalatan mi'illah. Suatu keadaan yang tetap bagi zat selama mana ada zat. Lagi dikarenakan satu kerana. Itu takrif dia. Keterangan adalah kalimah maknawiyah itu nisbah kepada makna, terbangsa kepada ma'ani. Disebut ma'ani, maka dia disebut maknawiyah. Misalnya, bila kita katakan kaunuhu ta'ala qadiran, hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, iaitu suatu keadaan berkuasa yang tetap bagi zat Allah Ta'ala, yang tidak berpisah-pisah, yang tidak berpisah sama sekali dengan zat yang lain daripada sifat kudrah berkuasa. Maka di sini kita memahami sifat ma'ani adalah bukan sifat maknawiyah. Sebabnya kudrat artinya berkuasa, sedangkan kaunuhu qadiran berarti berkeadaan berkuasa, halnya berkuasa. Berkuasa adalah suatu perkara lain, berkeadaan berkuasa suatu perkara yang lain pula. Dua perbezaan. Drive dengan driver. Driver itu adalah sifat ma'ani. Itu dan ma'ani itu. Adapun drive itu adalah sifat maknawiyah. Dia dua benda yang berbeza. Kalau tidak ada driver, tak akan ada drive. Kalau tidak ada kuasa, tidak akan ada sifat hal keadaan yang berkuasa. Misal yang lain untuk memudahkan faham, seseorang yang berharta adalah berlainan daripada seorang yang berkeadaan berharta. Yang berkeadaan kaya. Kerana orang yang mempunyai banyak harta, boleh jadi dia tidak pandai menguruskan hartanya. Bermakna dia nak katakan kaya macam mana, dia pun nak urus pun tak pandai. Seperti anak yatim bagi ibu bapa yang kaya. Ibu bapa tu yang kaya. Tapi anak yatim tu, ibu bapa meninggal, memang kaya. Tapi nak uruskan dia tak pandai. Jadi tak dikatakan kaya lah. Kalau orang kaya, dia tahu menguruskan harta. Sebab itulah, budak-budak, dia nak safih dan tidak berakal lagi. Tidak boleh urusan harta. Kalau bapaknya meninggal, kena ada seorang yang jaga amanah. Pak saudara contohnya. Pegang harta dia untuk tolong jaga harta anak yatim ni. Satu lagi, anak dah dewasa, tapi penagih dadah contohnya. Kaki judi, minum arak. Ini kalau dapat duitnya habis dalam satu hari, habis. Dia pun termasuk safih juga.
Safih ni orang yang tak mampu nak jaga nak harta dia. Maka perlu ada orang yang menjaga harta ni. Jadi sampailah dia dirawat, sembuh, dah bertaubat, tak mengambil dadah lagi, baru kita berserahkan harta pada dia. Kalau tidak. Kalau tidak, tak boleh. Bermakna, walaupun budak ini, ataupun orang dewasa, tapi dia ada masalah akhlak dia itu, dia tak boleh pegang harta. Walaupun namanya kaya, kaya dia tu, tapi tak tahu uruskan harta. Maka tak muafakat antara kaya dengan dirinya itu. Allah Ta'ala, kalau kita kata dia tu kaya, dia memang kaya dan menguruskan harta kekayaan, menguruskan kekayaan itu. Maka di sini kita memahami sifat ma'ani bukan sifat maknawiyah. Sebabnya kudrat artinya berkuasa. Sedangkan kaunu qadiran berarti berkeadaan berkuasa. Berkuasa suatu yang lain, berkeadaan berkuasa suatu perkara yang lain pula. Misalnya yang lain untuk memudahkan faham. Seorang yang berharta adalah berlainan daripada seorang yang berkeadaan berharta, yang berkeadaan kaya. Kerana orang yang punya banyak harta, boleh jadi dia tidak pandai menguruskan hartanya, seperti anak yatim daripada ibu bapa yang kaya. Sebaliknya, sifat keadaan berharta membawa orang yang berharta itu bertambah kaya. Kalau dah ada sifat kaya, karakternya orang kaya, maka kita tahu menguruskan hartanya, maka hartanya akan bertambah. Itu hakikat sebenarnya. Dan elok pengurusannya. Maka berlainan dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah Allah Ta'ala hendaklah difahami baik-baik. Itu satu perumpamaan tentang anak yatim dengan orang kaya tu, ibu bapa yang kaya. Yang kaya tu ibu bapa, sebab tu dia mempunyai harta berterusan. Anak yatim ni kalau tak tahu uruskan, habis harta dia. Maksud dikarenakan dengan satu kerana, apa dia? Ialah adanya sifat maknawiyah disebabkan ada sifat ma'ani. Kalau tak ada sifat ma'ani, tidak ada sifat maknawiyah. Seperti kaunuhu qadiran, dikarenakan oleh kudrah. Kaunuhu qadiran ni hal keadaannya berkuasa, dikarenakan ada sifat kuasa. Kaunuhu muridan, hal keadaannya berkehendak, dikarenakan sifat iradah, berkehendak. Tapi perlu diingat, maksud kerana ataupun sebab di sini bukan bermakna illah bagi maklul. Illah bagi maklul itu iaitu bagi mengadakan ataupun menyadakan satu perkara. Sekira-kira memberi kesan yang putus pada kewujudan ma'ani bagi sifat maknawiyah dengan kata lain, sehingga kalau sekiranya tiada sifat ma'ani, pasti tiada sifat maknawiyah. Maka itu adalah sifat salah. Kalau tak ada sifat ma'ani, tidak ada sifat maknawiyah. Maka itu adalah salah. Maksud kerana di sini hanyalah di atas jalan berlaziman, lanjutan sahaja. Lazimlah dengan adanya maknawiyah, ada sifat ma'ani. Padahal kedua-dua jenis sifat ini adalah tetap ada pada hak Allah Ta'ala. Kalau dia kata Allah Ta'ala itu sifat ma'ani, sifat kuasa, maka sudah tentulah Allah Ta'ala mempunyai hal keadaannya berkuasa. Hikmah dikaitkan sifat ma'ani kepada sifat maknawiyah itu adalah untuk menguatkan dalil akli, dalil akal, teori akal ni. Bagi segala sifat maknawiyah, kerana segala dalil sifat maknawiyah adalah juga dalil sifat ma'ani, sama dalilnya. Hasilnya Allah Ta'ala bertujuh sifat maknawiyah lazim daripada sifat ma'ani, iaitu kaunuhu qadiran, keadaan yang berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaan yang berkehendak, menghendaki. Kaunuhu aliman, keadaan yang mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan yang hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan yang mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan yang melihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang berkata-kata. Jadi kalau tuan-tuan lihat sebelahnya, itu dalil itu. Cubalah ambil satu hari, boleh satu hari ya. Satu hari satu ayat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Mungkin ini dah mudah, dah biasa baca tu, mudah ingatlah. Masuk ayat kedua pula, huwal awwal wal akhir. Pendek ya. Huwal awwal wal akhir. Hafal dengan makna sekali. Dialah awal dan dialah akhir. Itu dalil bagi sifat qidam. Tadi sifat apa tadi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, itu dalil sifat wujud. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maknanya adalah Allah Ta'ala tu.
Seterusnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil bagi sifat baqa, kekal. Hafal dengan makna dia sekali. Laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang menyumpainya padahal dia amat mendengar lagi maha melihat. Ini semua dalil ni. Tuan-tuan cuba hafal. Tuan-tuan dah tahu dah sifat wujud, lawannya Adam. Tiada. Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dalil naqli nama dia. Naqal lah. Naqli, petikkan daripada Quran. Petikkan daripada hadis. Dalil akli pula, dalil teori, akal. Baharu sekena alam ini. Itu hujah dia. Daripada awal sampai akhir, baharunya alam ini. Baharu itu hujah akal. Adapun dalil berhujah dengan ayat Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan seterusnya. Hafal. Sifat wajib, mustahil. Lawannya mustahil. Lepas itu dalil akli dan nakli. Jadi kalau tuan-tuan hafal benda ni dan faham dengan maknanya, lebih mantap dari kefahaman itu. Jadi kalaulah 4 hari dah dapat dah lain sakal masjid wasim basir. Masuk ayat kelima pula, innallaha lughaniyun 'anil alamin. Hafal dengan maknanya. Qul huwallahu ahad, itu dah biasa baca dah. Annallaha 'ala kulli syai'in qadir, fa'alul lima yurid. Itu pun mudah dah. Banyak ayat-ayat yang tuan-tuan sering dah mudah dan tuan-tuan dah pernah hafal secara sengaja ataupun tak sengaja. Kalau baca surah Tabarakalladzi dah ada dah ayat tu. Baca surah Baqarah dah ada ayat kursi. Wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala al-hayyil ladzi la yamut. Innani ma'akum asma' wa ara. Sama' tu. Wallahu basirun bima ta'malun. Sifat basar melihat. Wa kalamallahu Musa taklima, sifatnya berkata-kata. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sifat berkuasa. Fa'al lima yurid, sifat berkehendak. Alimul ghaib wasyahadah, mengetahui, sifat alim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, sama dia. Dalil kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan. Innani ma'akum masma' wa ara, sama sampailah habis. Wa kalamullah Musa taklima. Itu dalil. Baru dalil bagi dalil Quran daripada sifat ma'ani itu pindah. Ataupun sifat maknawiyah tu, itulah dalil sifat ma'ani. Jadi kalau ada 20 di sini, 20 hari selesailah. Cuma tuan-tuan nak hafal hari ini mudah, tapi nak ingatkan yang lepas tu payah. Pertanyaan budak-budak hafiz semua, bacaan baru mereka lancar. Tapi bacaan yang semalam dah mula longgar. Bacaan yang minggu lepas lagi longgar. Sebab itu kena ada sabak, prasabak dan mota nama dia, manzil. Ulang terus Quran tu. Cubalah ambil faham, ambil hafal sikit mana-mana ni. Boleh. Belakang parang diasah lagi kan tajam. Dia alasan tua, bukan ada alasan pun. Orang tua pun ingat lagi lagu karaoke tu. Suci dan debu, ingat lagi tak tuan-tuan? Jadi cuba hafal Quran ya. Biarlah dalam diri kita ni tak banyak sikit ada ayat Quran, ada hadis. Hafal lah hadis-hadis. Hadis pendek tu. Kalau bercakap tu, keluarkan sikit hadis. Berbeza dengan mafhum daripada ayat Quran tu. Kalau keluar Quran, kalau keluar ayatnya tu, ada cahayanya tu sebab ayat Quran. Setiap huruf tu satu pahala kan. Satu huruf tu. Berbeza dengan bahasa Melayu kita. Jadi cuba hafal tu. Mudah tu. Hafal dengan makna sekali ya. Hafal dengan makna sekali. Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Itu dalil bagi apa tu? Tentang sangat berbuat apa-apa yang dia kendaki. Tu selalu ulama-ulama baca ayat ni. Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, sangat berbuat apa-apa yang dialah Tuhan, Tuhan engkau, yakhluqu, yang menciptakan apa yang dia kendaki, wa yakhtar, dan dia jugalah yang memilih. Wa yakhtar ay wa yurid, dengan makna wa yurid. Ini akan datang kita masuk ke surat 44 wujud. Itu akan tadi secara kasar
akan datang secara halus mendetail wujud satu persatu apa kidam, baqa, mukhal, ta'ala, hawadis, kemun, nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, naya, sama' masa kalam. Itu lebih menghalusi. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Jadi minta maaf lah yang bulan lepas tak dapat datang tu, memang saya terlewat bangun lah nak melayankan. Adalah hamba Allah mengadu hal. Jadi kita, antara ibadat besarnya kita ini, memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang. Itu ibadat besar tu. Apatah lagi memasuk. Orang kalau dapat, orang fakir, kita beri duit, suka tak dia? Itu memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang tu ibadat yang besar. Apatah lagi usaha dalam memasukkan iman, lagi besar lah. Jadi orang mengadu, yelah, isteri dua, isteri pertama nak minta cerai, kan? Ini nak selamatkan bahtera tu macam mana tu? Jadi kita tak nak sunnah Nabi, poligami sunnah Nabi. Tetapi bila kita amalkan sunnah Nabi itu, kenalah jangan sampai berlaku perceraian pula. Jadi kena banyak buah-buah lah. Buah tepi kena ada banyak lah. Kau sekadar tahu sunnah Nabi saja poligami, ya betul. Tetapi ada buah-buah lain yang kita kena ambil daripada orang berpengalaman. Nak bersilat macam mana, kuda-kuda pasang macam mana tu kena ada tu. Kita tak nak bahtera dah 25 tahun bernikah yang pertama, tiba-tiba dengan datang orang kedua, bercerai pula yang pertama. Jadi masalah juga. Ini mengadu hal lah. Jadi kita bernasihat perlahan-lahan sampai kita mengantuk, terlajak tidur. Jadi memang antara salah satu ibadat kita yang besar itulah memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang. Macam ibadat korban kan. Alhamdulillah Malaysia walaupun barang mahal, lembu makin mahal, tetapi banyak juga orang korban. Sampai mencari tempat nak beri korban. Ustaz, saya ni dengan korban ni nak letak mana Ustaz? Sama gitu. Kenapa? Merasa banyak. Semua kami dah clear dah. Merasa. Lepas tu, apa datanglah. Merasa saya dah cuti ni. Saya nak pergi Kemboja ni. Masukkan saja dalam peti ais. Pintu pagar madrasah pun tak kunci tu. Masuk peti ais. Mencari-cari. Semalam pun dapat satu lagi. Satu kotak besar dengan korban. Orang bagi. Jadi alhamdulillah di Malaysia ni banyak orang lakukan korban. Jadi timbul satu masalah, maka satu hukum, ulama-ulama temporary sekarang ini berfatwa afdal kita melakukan korban di tempat yang mana berhajat sangat. Tentang pahala yang kata sembelih darah mengalir tu, kita lihat kan, ia pahala jugalah. Tetapi berapa ramai yang tak lihat. Kadang-kadang buat korban kat Kuala Lumpur, balik kampung raya. Tapi saya tak lihat juga. Tetapi mana lebih besar? Pahala mengembirakan orang di luar sana. Di Sudan, di Yaman, di Palestin, di Cambodia, di tengah-tengah tempat di Thailand dan sebagainya. Sebahagian tempat juga di Malaysia, dulu-dulu sana ke. Jadi hatta di Malaysia pun ada juga beberapa kampung tu. Dulu yang tak ada orang buat korban. Tempat susah fakir, maka kita gembirakan. Tentang masalah tentang potong kuku tak potong kuku tu, tanyalah orang yang akan korban. Kalau saya buat korban, saya masukkan dalam grup, canggih kan zaman sekarang kan, masuk dalam grup, hantarlah binatang korban dah disembelih tu. Dia orang akan pandu di situ lah. Dah korban, lepas tu potonglah kuku. Dan kalau potong kuku, potong bulu semua ini makruh, bukanlah larangan menyebabkan jatuh haram. Kalau kita dah 2 minggu sebelum 1 Zulhijjah dah lupa potong kuku, nak tambah 10 hari lagi, kuku panjang mana pula? Kalaulah sampai terkopik-kopik, pecah-pecah tu, tak apa. Sebab takut mudaratkan.
misai kita 2 minggu tak potong, dah kalau 10 hari lagi tutup tu lah mulut tu nanti. Potong, repair lah kata misai tu. Jadi tidak timbul masalah kalau kita buat di luar negara. Lebih-lebih lagi ulama mutaakhirin pun menfatwakan afdal sebab melihat kesusahan orang-orang di luar sana tu. Macam di Cambodia itu mereka tak makan daging lembu ni melainkan setahun sekali lah. Tunggu Malaysia buat korban dengan sana. Sebab itu mereka guna sehabis-habisnya. Baik daripada kulitnya, tetelnya itu, lemak-lemak pun semua dia guna makan. Kan tokmo tu tokmo. Kan? Tokmo tu kan upupnya dia ambil daripada lemak-lemak, lemak-lemak, usus sebagai dia punya tempat isi tu kan. Lemak-lemak tu dan daging-daging daripada tuan tulang tu dah ambil dikikis habis tu dah cincang lah. Duduk bawah rumah cincang, halus-halus. Lepas tu nanti dia sumbat dalam bubur garam, sumbat dalam usus tu. Gantunglah dia macam hotdog tu, tergantung. Ada pun yang daging yang dia buat makan hari ni lah. Tapi petaih tak ada. Apa cara dia buat? Dia potong layang. Buat salai. Itulah untuk makan dalam tempoh sebulan 2 tu. Jadi nanti tokmo tu nanti nama tokmo nama. Tongmo kata. Nanti dia goreng lah. Dia nak makan dia potong, dia goreng. Tu nanti dia makan nasi. Itulah makanan mereka. Jadi sebab itu saya lihat di sana orang berusia 60-an, 70-an tak ada semayang atas kursi. Sebab pemakanan lah. Kita banyakkan daging, hari-hari daging. Ayam pun cocok-cocok. Kita dah kena cocok, ayam cocok lagi. Banyak sangat sakit kita ni. Orang sana, badan pun penamping dia. Tak ada semayang duduk. Orang tua pun tak ada semayang duduk atas kursi, tak ada. Semua masih boleh semayang berdiri lagi. Kesihatan dia jaga. Jadi tak ada masalah lah kalau nak buat korban luar negara tu, bergantung pada tempat. Melainkan kalau tempat kita tak ada orang buat korban seekor pun tak ada, tempat kita lah diutamakan. Nak menjalankan sunat muakkad, sunat muakkad. Tetapi kalau dah melimpah-limpah sampai tak ada, sampai kan ada yang busuk tu, tak tahu nak bagi mana pun, itu masalah juga tu. Pembaziran berlaku. Ada sampai satu surau sampai 20 ekor, 24 ekor tu banyak tu. Nak bagikan semua orang dan keliling tu kan orang pun tak berapa ramai mana. Yang balik kampung. Nak simpan berapa lama nak simpan. Timbul pada satu masalah hukum. Boleh tak simpan lebih daripada 3 hari? Jawapannya boleh. Yang mengatakan, ada hadis mengatakan Nabi melarang simpan daging sampai 3 hari itu, hadis ini telah dimansuhkan oleh hadis yang lain yang mengatakan boleh. Mafhum hadis mengatakan bahawa boleh disimpan selama mana pun. Jadi dikarenakan boleh simpan, itulah yang sampai simpan keras, kerengkung dalam peti ais tu. Sebab sifat tamak kan. Memang kita tinggal 2 orang, suami gawat, isteri dah tinggi. Nak simpan apa lagi daging tu? Sepatutnya ambil lah. Memang sunat, kalau kita peserta korban, sunat makan daging korban. Dia tahu sakit, cukup lah ambil lah segenggam gini. Makan berdua suami isteri kan. Potong layang sikit, potong halus, potong nipis. Goreng dengan bawang kunyit. Dah selesai lah. Buat rasa berkat daging korban. Kalau lebih-lebih lagi tu, bagi-bagilah pada yang patut. Bangsa asing pun ramai, Bangladesh pun ramai, Rohingya pun ramai, yang Muslimnya, tentang daging akikah atau daging korban ni. Kalau Selangor memfatwakan tidak boleh diberi kepada orang kafir. Walaupun ada khilaf di situ, tetapi Selangor memfatwakan tidak boleh beri kepada orang kafir. Imam Nawawi mengatakan tidak boleh bagi kepada orang kafir tu adalah daging korban nazar yang wajib. Korban sunat masih boleh lagi.
Tapi setengah ulama mengatakan tak boleh bagi. Sebab apa? Alasannya kerana daging korban, daging akikah itu adalah merupakan daging ibadatnya orang Islam. Maka layak diberi pada orang Islam juga. Dan kita lihat pun memang keperluan orang Islam tu nampak memerlukan selagi itu. Tapi mungkin di Malaysia ini ada tempat yang banyak, mungkin 50-50 non-Muslimnya, dan hubungan pun baik. Satu rahim pun baik. Maka dalam keadaan seperti ini mungkin kita boleh berpegang pada pendapat mengatakan boleh itu. Tapi daging apa? Daging korban sunat. Daging korban nazar tak boleh. Itu antara nak dakwah dah tu. Kalaulah, tetapi takut juga tersinggung juga. Kita beri daging kambing pada orang India, tak tersinggung dia. Kita korban bagi lembu kat dia. Padahal depan rumah dia tu ada kepala lembu dah tu. Hari-hari dia semayang situ. Ini menjinggung juga tu rasanya tu. Jadi tengoklah keadaan kita macam mana. Tetapi ada juga di PPR orang India selisih dengan saya. Haji, semi lembu kah? Ya. Oh, daging lembu mana sedap dah. Dah makan ke? Kan? Tu. Bermakna kalau orang Melayu pun lupa agama lain pun, dia orang pun lupa juga agama dia orang tu. Mereka pun tak ada pengajian kan, kuliah pun tak ada. Kita ni pun ada kuliah ni pun, ni dah 10 budak hitam. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma na'udzu bika min wal qalbi yasha wa 'amalin yanfa' du'a. Allahumma faqihna fid din wa antum hadikana min hamdil Fatihah.